بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita telah pun selesai menunaikan 4 rakaat salat sunat tarawih, dan kita ada berbaki 4 lagi dan campur dengan witir 3. Alhamdulillah, saya ucap tahniah pada Tuan Imam dan Tok Bilal. Malam ni kedua-duanya adalah cemerlang. Alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, kita melaksanakan ibadat solat sunat tarawih hanya di bulan Ramadan sahaja. Dan orang pertama menunaikan solat sunat tarawih 36 rakaat ialah Khalifah Umar Abdul Aziz. Dialah orang pertama memulakan solat sunat tarawih 36 rakaat. Agak-agak kita macam mana? Bolehkah kita cuba buat 36? Barangkali ada yang boleh, barangkali ada yang tak boleh. Walau bagaimanapun dia adalah sunat. Muslimin muslimat sekalian, sepanjang bulan Ramadan dikatakan bulan ibadat. Sebenarnya Ramadan bukan bulan ibadat, bulan melipat gandakan ibadat. Ibadat kita buat tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Kerana itu di sepanjang bulan Ramadan adalah dikatakan kita rasa seronok, rasa begitu lazat sekali dalam melakukan ibadat, kerana kita mengutip pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam melaksanakan ibadat di bulan Ramadan, kita dijanjikan dengan satu malam yang cukup bernilai, iaitu malam disebut malam Al-Qadar, malam bernilai 1000 bulan. Muslimin muslimat sekalian, Lailatul Qadar itu ada cirinya. Saya bukan nak cerita Lailatul Qadar tu sangat, nak sebut kata di antara yang menjadi kita begitu lazat melakukan ibadat kerana ada janji al-wa'du, janji-janji syurga, di mana bulan Ramadan ini dibuka seluas-luasnya pintu syurga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Baik. Bila kita memburu kelebihan-kelebihan, maka di antara yang kita cari itu ialah malam Al-Qadar. Kita jadi lazat, kita jadi seronok beribadat. Sebab itu, dengan kehebatan itu, malam disebut malam cukup bernilai. Maka di sinilah dijanjikan pahala kepada kita. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Qadar, Allah Ta'ala menyebut 3 keistimewaan. 3 keistimewaan malam tu dengan kita rujuk pada surah Al-Qadar. Yang pertama disebut khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Disebut yang kedua tanazzalul malaikah. Malam itu malaikat akan turun ke bumi dengan mengucapkan salam pada seluruh makhluk di bumi ini. Dan yang ketiga ialah disebut salamun hiya hatta matla'il fajr, iaitu malam itu akan jadi sejahtera sampai terbitnya fajar. Muslimin muslimat sekalian, agak-agaklah barangkali kita biasa dengar cerita yang kata Al-Qadar itu apa sebabnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, kata Wahab bin Munabbih, dia menyebut Jibril alaihissalam telah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahawa pada zaman sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki. Lelaki ini dia lahir sebelum Rasulullah lagi, sebelum zaman Rasulullah. Namanya disebut Samsum Al-Ghazi. Ini laki-laki. Dan ada juga pendapat mengatakan dia nama Sam'un Al-Azi. Ini cerita Jibril. Jibril cerita pada Rasulullah, kata Jibril bahawa Samsung Al-Ghazi ini berjihad. Dia berjuang, dia berjihad lawan musuh dengan cukup hebat, dengan menggunakan janggut unta. Dia guna janggut unta sahaja. Disebabkan dia ni susah untuk dikalahkan, maka musuh-musuh bersepakat dengan isteri dia. Jagalah tuan-tuan. Kadang-kadang musuh dia guna channel isteri kita. Itu nak jadi masalah. Bila dia gagal menewaskan Samsung, musuh pun pergi jumpa dengan isteri dia dan dia bersepakat, maka isteri dia main peranan untuk membunuh suami dia Samsung. Muslimin muslimat, satu masa ketika Samsung ni sedang tidur, isteri dia ikat dia. Isteri dia ikat dia disebabkan Samsung ni sangat kuat, gagah orangnya. Tiba-tiba sebelah pagi bila dia bangun, sekali dia mengeliat. Dia mengeliat sekali, putus habis tali-tali itu. Terkejut isteri dia. Hoi, dia kata gagah betul orang tua ni. Malam kedua semasa tidur, isteri dia ikat dia dengan rantai. Ikat dengan rantai. Sama juga dengan hari pertama, bila bangun sekali dia mengeliat saja, putus segala rantai-rantai yang diikat pada tubuhnya. Tetapi akhirnya isteri dia berjaya mengesan kelemahan suami dia Samsung. Dia dapat kesan, iaitu dengan cara potong rambutnya. Tuan-tuan, ini cerita benar. Ini cerita Jibril kepada Rasulullah. Bila dia potong rambutnya, barulah Samsung ni jadi lemah. Sangat-sangat lemah. Lalu dia diikat kaki, diikat tangan. Lalu musuhnya berjaya angkat dia. Angkat dia dan musuhnya berjaya potong tangan dia. Potong tangannya, dipotong kakinya, dipotong telinganya, matanya dicongkil. Lalu lemahlah Samsung, tak boleh buat apa dah. Tetapi dia berdoa. Dia minta dengan Allah Ta'ala supaya pulihkanlah segala anggotanya. Dan minta Allah Ta'ala hancurkan segala musuh-musuhnya. Muslimin muslimat, Allah perkenankan doanya. Allah perkenankan doanya, tubuhnya dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali seperti biasa. Akhirnya dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 83 tahun 4 bulan, iaitu lebih kurang 1000 bulan. Inilah Lailatul Qadar kita sebut tu. Bila dia mengabdikan diri, dia berjihad lebih kurang 1000 bulan. Maka selepas Nabi mendengar cerita daripada Jibril alaihissalam, maka Nabi pun ceritalah kepada para sahabat. Ini hadis mursal daripada Imam Mujahid radhiyallahu anhu. Cerita ini boleh kita baca di sana. Anna Rasulullah zakara rajulan min bani Israel labisa silaha fi sabilillah alfa syahrin fa'ajibal muslimuna min zalik fa'anzalallahu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bila Nabi bercerita, sahabat jadi jealous. Hebatnya dia ni, umurnya panjang, boleh ibadat begitu hebat 83 tahun, 1000 bulan. Dengan sebab itulah maka turunlah surah ini, surah Al-Qadar, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Muslimin muslimat sekalian, bila sahabat menjadi jealous, turunlah ayat ini memberi satu janji. Kalau Samsung hidupnya 83 tahun, ibadatnya dapat pahala hebat, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
macam kita ni, tak payah tunggu 83 tahun. Kita boleh beribadat hanya satu malam sahaja, kita akan dapat pahala seperti 1000 bulan, walaupun kita tak hidup sampai 1000 bulan. Ini di antara satu semangat yang Allah janjikan untuk kita lebih rasa nikmat dan lebih rasa lazat dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, kata ulama, tak kala kita memasuki bulan-bulan mulia ni Ramadan, tak kala kita masuk bulan mulia seperti Ramadan, ulama-ulama kata hendaklah kita kena jaga-jaga, kena berhati-hati. Jangan kita fokus pada Ramadan sahaja. Jangan kita fokus pada Ramadan sahaja. Kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah kamu hamba Tuhan. Jadilah kamu hamba Allah. Lazat beribadat tu betul, tapi wala takun ramadaniyun. Jangan kamu jadi hamba kepada Ramadan. Jangan. Kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maka jangan lupa kita adalah hamba yang tak boleh fokus kepada Ramadan sahaja. Maksudnya di saat kita begitu teroja, ni tengah teroja ni, malam pertama saya pergi tazkirah Ramadan, surau tu penuh, macam nak kata buat lain, teroja. Malam kedua pun begitu, kita tengah teroja ni 10 pertama. Dalam kita tengah teroja, kita jangan lupa bahawa kita hamba Allah, kita bukan hamba kepada Ramadan. Muslimin muslimat, ulama dulu-dulu ada seorang ulama ahli sufi bernama Syekh Abu Bakar As-Subaili rahimahullahu taala. Dia pernah ditanya oleh seseorang. Orang tu kata, wahai tuan guru, mana lebih afdal, Rajab dengan Sya'ban? Kata Syekh As-Subaili ini, dia kata, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyah. Jadilah kamu hamba Allah, hamba Tuhan, jangan jadi hamba kepada bulan Sya'ban. Lalu ditanya, tuan guru, apa pendapat tuan bila ada manusia, ada seseorang dia sangat bersemangat di bulan Ramadan, dia pulun habis-habisan bulan Ramadan, semangat semua, tapi di bulan-bulan lain dia buat tak tahu saja. Ramadan rajin mengaji, bulan Ramadan tak mengaji dah. Ramadan dia sungguh-sungguh rajin solat mai ke masjid, bila sudah habis Ramadan tak mai dah ke masjid. Apa pendapatmu? Maka Syekh Abu Bakar ni sebut, dia kata, bi'sal qaumul ladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk perangai manusia ialah orang yang kenal Allah di bulan Ramadan sahaja. Bulan lain dia tak kenal ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebut, jangan jadi hamba kepada Ramadan sahaja. Muslimin muslimat, ingatlah, kita bukan hamba Ramadan, kita adalah hamba Allah. Bulan Ramadan jangan taat pada puasa sahaja. Makan dapat ditahan, minum dapat ditahan, tetapi auratmu masih lagi tidak tertahan. Sampai jual kuih di bazar Ramadan, rambut pun tak tutup. Cari rezeki, bulan Allah bagi, dapat rezeki berlipat ganda, tutuplah aurat tu. Elok tuan-tuan, tak sudut belilah pak depoh jenis tak tutup aurat ni. Tapi tengok-tengok tempat tu, Tok Imam pun beli juga. Kan, muslimin muslimat. Ustaz saya tak tahulah. Jaga makan minum, tapi aurat tu tak dijaga, tak aci. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum, tapi pakaianmu masih serba minimum, tak tutup aurat dan sebagainya. Ramadan jangan hanya taat pada zakat, sedangkan dirimu masih mendedah aurat. Bulan Ramadan jadikan taatmu itu hanya kepada Allah. Auratmu mesti dihijab, ditutup, sebelum kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, sebenarnya momentum ibadat bulan Ramadan itu kita heret dia sama.
Ramadan itu ibadatnya kita buat, kita tarik dia sama ke bulan-bulan yang lain. Jangan jadi hamba Ramadan. Ramadan tu yes betul buat ibadat, dia bukan selalu. Tapi hak Ramadan itu kita tarik dia sampai masuk kepada bulan-bulan lain. Jangan habis masuk 1 Syawal berakhirlah sudah ibadat kita tak mau. Bermula di bulan inilah lazat ibadat baca Quran, lepas Ramadan baca Quran. Habis puasa Ramadan, masuk Syawal selepas Idul Fitri, buatlah puasa sunat barangkali kita boleh buat. Dalam Ramadan rajin ke masjid. Bulan Ramadan, tapi bulan tak Ramadan mai juga ke masjid. Mudah-mudahan kesan Ramadan itu melekat pada kita. Lazat ibadat di bulan Ramadan biar terbawa-bawa kepada bulan-bulan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan keluar madrasah Ramadan. Kita akan graduate nanti selepas Ramadan ini. Jadilah kita orang yang hebat, merdeka, yang disebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu sahajalah kita sama balik tarawih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.